Okey, kita mula sekarang ya. Okey, kita masuk topik yang seterusnya berkenaan dengan pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, pecahan positif dan pecahan negatif. Sebelum ni kita tengok tentang integer positif dan integer negatif. Sekarang kita tengok pecahan. Pecahan pun ada juga pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, yang mana dalam bentuk pecahan dan pecahan itu ada tanda negatif ataupun positif di hadapannya. Okey, kalau tengok di situ, kalau negatif sama juga dengan integer kurang daripada kosong. Kalau pecahan positif, okey, lebih daripada kosong. Okey, nilai lebih daripada kosong ataupun sifar. Okey. Pecahan negatif, awak tengok kat situ sama, memang sama dengan integer. Okey, negatif di sebelah kiri, positif di sebelah kanan. Cuma dia dalam bentuk pecahan. Okey, cuma dalam bentuk pecahan. Okey. So, tengok mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Okey. Syarat bila nak wakilkan pada garis nombor ni, okey, awak tak boleh susun macam tu saja. Awak tak boleh kata yang paling kecil adalah negatif apa tu? Negatif 1/2. Awak tak boleh kata macam tu. Okey. Ataupun yang paling apa? Sorry. Ataupun yang paling kecil adalah kalau di situ 1/2. Awak kata 1/2 tu paling kecil. Awak pergi letak paling sebelah kanan. Tak. Okey, awak kena tengok. Awak kena tengok macam mana. Awak kena samakan dulu dia punya penyebut. Okey, bahagian bawah dia tu. Awak kena sama. Bagi dia sama semua penyebut dia. Okey, macam dekat dalam soalan ni. Okey, macam dalam soalan ni. Alamak. Sekejap ya. Ya, macam dalam soalan ni. Kalau awak tengok. Okey. Dekat sini ada. Dekat sini ada positif. Okey, ini negatif. Ini negatif. Ini positif. Okey. Dua ni saja yang awak terus ambil yang mana penyebut dia kecil. Jangan ambil yang besar. Okey. Yang kecil ni yang kita kena tukar. Okey. So tengok di sini. Dua ni nak tukar. Nak jadikan 4. Memang kita kena darab dengan 2 lah. So yang ni darab 2. Kalau bawah darab 2. Atas pun darab 2. Yang ni pun sama. Ini darab 2. Ini pun kita darab 2. So bila darab 2. Dia akan ada negatif 2/4 dengan 2/4. Bila nak susun. Okay, bila awak nak susun, awak tengok yang atas sahaja dia punya apa? Apa kita sebut lah lagi satu? Dia ada penyebut dengan apa? Pengangka. Pengangka. Dia ada penyebut dengan pengangka. Awak tengok pengangka dia sahaja. Okey, awak tengok pengangka dia ada. Kalau macam ni pengangka dia. Okey, pengangka dia ada satu. Ambil yang awak dah apa? Awak dah tukar. Okey, maksudnya dia ada 1, dia ada negatif 2, dia ada negatif 3, dia ada 2. Awak tengok yang atas saja. Okey, yang bawah ni semua perempat. Awak tengok atas nak susun. Macam awak susun integer. Macam awak susun integer. Sekejap. Okay, so bila awak susun, awak kena tengoklah bila yang ini berada di sebelah kiri sifar, yang dua ni berada di sebelah kanan sifar. Okay, susun daripada kecil ke besar. Okay, maksudnya start daripada negatif 3, lepas negatif 3, negatif 2, and then 1, lepas tu baru 2. Okay, di atas garis nombor, awak boleh tulis. Ikut yang mana awak dah buat yang ini. Tapi kalau awak tak nak tulis yang ni pun boleh. Awak nak tulis dekat sini. Atau dekat sini awak nak tulis. Dekat sini awak nak tulis negatif 1/2. Boleh? Masih lagi betul. Jawapan awak betul. Dekat sini awak tulis 1/2. Pun boleh. Okay, tak salah. Jawapan awak takkan salah. Cuma nanti bila dia suruh susun dari kecil ke besar soalan macam tu, baru awak kena
Awak kena susun, depends pada dia punya soalan. Okey, contoh sama juga kalau nak susun nak susun ikut tertib pun kita buat cara yang sama. Kita semak penyebut, lepas tu kita samakan penyebut and then kita bandingkan pengangka. Okey, jika penyebut berbeza, lakukan operasi penukaran penyebut tu dulu. Okey, kepada penyebut sepunya. Okey, contoh dekat sini, banding dan susun 1/2, -3/8, -3/4 dan 11/6. Okey, semua ni pecahan ni yang paling besar dia punya penyebut adalah 16. So awak tengoklah dekat dalam ni nak dapatkan 16 macam mana. So yang ini awak kena darab 2. Darab 8. Yang ni darab 2. Yang ni awak kena darab 4. So dia buat dekat bawah ni lah. Okey. So yang ni darab 8 dapat 8/16. Yang ni dapat 6/16. -12/16. And then 11/16. Yang ni tak ada berubah lah. Bila dah sama, dia punya pengangka dah sama, baru awak susun. Okey. Awak susun di atas apa dipanggil? Atas garis nombor. Bila awak susun atas garis nombor, ingat ya, bila susun atas garis nombor, make sure awak punya garis nombor tu awak tak boleh buat. Awak tak boleh buat macam ni. Awak tak boleh buat garis nombor buat macam ni. Awak buat garis nombor. Lepas tu awak buat kosong. Lepas tu awak tulis macam ni terus. 8/16. Lepas tu awak tulis dekat sini 11/16. Asalkan dia duduk sebelah kanan dengan kiri je awak buat macam tu. Okey. -12/16. Yang ini, kalau awak buat garis nombor macam ini adalah salah. Okey, tak boleh. Ingat ya, sengatan garis nombor mesti sama besar dan awak kena ambil. Macam ni dia ambil 1 ni 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ni pun sama. Okey, tapi awak tengok ya. Tengok ini yang saya sebut tadi. Yang ini tadi sebenarnya negatif berapa? Negatif 3/4. Yang ini tadi negatif 3/8. Yang ini tadi 1/2. Yang ini saja yang last kali yang kita tak ubah tadi. Jawapan kena tulis soalan dia bagi apa. Okey, jawapan kena tulis soalan dia bagi apa. Awak tak boleh tulis negatif 12/16, negatif 6/16, 8/16, 11/16. Tak boleh. Kalau buat macam tu, jawapan awak salah. Okey, awak takkan dapat markah. Okey, awak takkan dapat markah. Cikgu. Okey? Ya, saya. Kalau 12 apa, kalau kat garis nombor tu nak tulis semua nombor tak boleh ke cikgu? Boleh, tapi jadi banyak lah. Okey, jadi penuh lah. Awak nak tulis 1/16, 2/16, 3/16, awak tulis macam tu? Ya. Boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Boleh, awak nak tulis boleh. Okey, awak boleh tulis, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila naik soalan, dia akan bagi dekat kamu, okey, dia kadang-kadang lah, kalau soalan dia akan buat macam ni. Okey, dia akan bagi dekat kamu macam ni, dia kata kosong, lepas tu dia bagi kat sini kosong. Okey, dia suruh isi tempat kosong. Okey, and then awak kena tengok lah berapa agak-agak kat situ. Okey, maksudnya yang ni awak kalau awak nak tulis, tapi memang dalam kerja dia takkan marah awak tulis setiap sengatan tu awak nak tulis nilai walaupun nilai tu tak ada dekat dalam soalan, dia tak boleh buat apa. Sebab itu dia kira sebagai awak punya cara untuk nak dapat dia punya jawapan. Okey. Okey, next. Mama nak ni, macam mana lah. Okey. So, kita terus kepada gabungan operasi. Okey, gabungan operasi sama juga dengan integer. Awak guna hukum Kudabatatu tu. Okey. Bila nak buat gabungan operasi bagi pecahan positif dengan pecahan negatif, yang first kali awak laksanakan operasi dalam tanda kurungan dahulu. And then jalankan operasi darab atau bahagi dari kiri ke kanan. And then baru operasi tambah atau tolak dari kiri ke kanan. Dan, okey, macam biasa, kamu dah belajar waktu sekolah rendah, okey. Bila nak buat pecahan, tambah tolak, apa yang penting dulu? Ingat tak? Ingat. Apa dia? Samakan bawah. Ya, samakan bawah dia dulu ataupun samakan penyebut, okey. Dan
pecahan ni kita panggil sebagai nombor bercampur ni awak perlu tukar ke dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, awak perlu tukar dalam bentuk pecahan tak wajar, barulah awak boleh buat. Okey, so awak tengok di situ 3, 1/2. Berapa ni pecahan tak wajar? Darab tambah kan? Ingat tak? Darab 6/2. 6/2. tambah. 6. Okey. Hai, 7. 7/2 tambah dengan 1/6. Yang ni tambah jumpa tolak jadi apa? Tolak. Dah jadi tolak. Pandai. Okey, tolak 3. Ni darab tambah. Tolak 4/3. Okey, so sama dengan 2, 6, 3. So apa dia pembawah sempunya dia? 6. 6. So yang ni kena darab berapa? 2. Darab 2. Yang ni pun darab 2. Yang ni darab berapa? 3. Pandai. Okey, ni pun darab 3. So awak akan dapat 21/6 tolak 1/6 tolak pula. Ni tambah. Tolak 4/3. Sorry. 8/6. Kan 8/6. Sorry tersalah pula saya. Okey. Siap padam dulu. Okey. Tolak dengan macam lagi. Kan? Tolak dengan mana pen saya ni? Okey. Tolak dengan 8/6. Okey, so sama dengan buat 1/1. Okey, buat 1/1. Okey, ataupun awak boleh terus tekan kalkulator. Okey, awak terus tekan kalkulator. Okey, dapat berapa? Tahu tak cara guna kalkulator? 28/6. Jawapan dia 28. 14/6. 30/6. Yes. 14/6. Okey, so awak dapat sama dengan 14/6 ataupun dalam bentuk nombor bercampur 2/6. Yang ni 14/6 bila awak kecilkan dapat 7/2 kan. So bila awak buat dalam bentuk bercampur dia akan dapat 21/3. Okey, 21/3. Tolong off mic Sat, siapa dia tu? Bukan saya. Itulah saya nak. Dia macam sebab saya tengah present slide, jadi saya kena keluar nanti jadi susah. Okey, so awak dapat jawapan 21/3. Sekejap ya. Okey. Ini darab bahagi pula. Okey, sama juga dengan darab bahagi, tukar dulu ke dalam bentuk pecahan tak wajar. So yang ni 7/2 darab dengan 1/6 bahagi dengan negatif 4/3. Okey, so sama dengan 7. Ini awak boleh darab dulu. Okey, awak boleh darab dulu yang ini. Kalau awak tak nak darab dulu, nak darab dulu ke tak nak lagi? Darab dulu. Darab dulu. Okey. Kalau darab senang, awak darab terus je. Yang ni pengangka darab dengan pengangka, penyebut darab dengan penyebut. So 7/12. Yang ini. Ini. Sebab tu saya letak note kat tepi ni. 1/A bahagi X/Y. Bahagi ni awak perlu tukar ke dalam bentuk darab. So bila tukar dalam bentuk darab, pecahan selepas darab dia kena songsang. Kena terbalikkan. Maksudnya negatif
3/4. Okey, so awak akan dapat positif darab negatif, awak akan dapat negatif 7 darab 3, 21 per, ataupun awak nak kecilkan dulu. Nak kecilkan dulu pun boleh supaya apa? Supaya kita punya pecahan tak jadi terlalu besar. Okey. Okey, so bila awak kecilkan, boleh tak off mic jap? Okey, bila awak kecilkan, yang ini awak betul. Yang ni jadi apa? Yang ni jadi 1. Yang ini jadi 4. So, awak akan dapat negatif 7 per 16. berapa? 6. 16. 16. Okey, ini memang dah bentuk pecahan wajar. Dah tak boleh kecilkan. Okey, itu jawapan yang terakhir. Okey. Okey, yang terakhir. Okey, sama dengan 4 dan 2, 8. 8 tambah 3, 11 per 4. Tolak. 12 darab 1, 12. Tambah 1. 13 per 12. Tambah 3 darab 2, 6. 6 tambah 2 lah. 8 per 3. So, sama dengan. Okey, yang ni kita samakan jadi 12. Okey, jadikan 12 semua. Okey, saya nak tukar sikit soalan ni, boleh tak? Boleh. Okey. Sebab ni operasi tolak dengan tambah macam senang sangat. Boleh. Okey. Sekejap ya. Alah kejadah ni ha. Tutup mic. Tolong mute. Tutup mic please. Saya nak tukar yang ni. Saya tak nak tambah. Saya nak tukar dia jadi tak boleh jugalah. Sebab dia cakap situ tak boleh nak tukar. Tak apalah, kita teruskan. Kan saya dah tukar. Saya dah tukar kat sini. Sama je. Nampak tak? Soalan yang sama. Cuma operasi saja yang berbeza. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, so kat sini awak tengok. So awak tambah yang ni, maksudnya yang ni kena buat berapa? Darab dengan 3. 3. Okey, darab dengan 3. Cikgu tak dengar. Itulah. Ada yang mic dia. Okeylah, sekejap. Aduh. Cikgu ibu bilang okey. Saya baru nak cari sebab bila saya ambil layout macam ni dia susah nak tengok. Saya kena ambil tile. Okey. Dah senyap dah. Tolong ya kamu. Kalau kamu nak on mic sekalipun, kamu on sekejap saja. Janganlah on lama-lama. Kamu on untuk tanya je. Kamu on untuk tanya je soalan. Lainlah kamu punya mic tu memang ada untuk absorb bunyi bising ke apa ke. Tak apalah. Awak ni, saya dah lah guna mic murah. Saya dah lah guna mic phone je. Phone saya ni kalau ni dengan mic kamu, jenuh lah saya nanti. Okey. Okey, kita teruskan. So, maksudnya yang ni awak kena darab 3. Ini pun darab 3. Ini darab 4. So, yang atas pun kena darab dengan 4. Apa yang warna merah pula. Okay. So,
Bila dah darab, so sebelah darab 3, 33 per 12 tolak 13 per 12 tambah 8 darab 4, 32 per 12. So sama dengan 52 per akan 12. 52 per yes. 12. Okay, awak akan dapat 52 per 12. Ni tak kecilkan lagi. Okay, tapi tak apa. Awak boleh tekan kalkulator. Okay, pernah tahu tak macam mana nak tekan kalkulator untuk soalan macam ni? Senang. Tahu. Tahu tak nak tukar dalam bentuk pecahan? Tahu. Betul tahu. Tahu. Ada tak tahu? Okey. Ni kalkulator. Kalkulator ni bukan kalkulator yang ada kamu guna lah. Kalkulator kamu guna adalah kalkulator Canon. Okey, Canon tu dia ni sikit. Tapi sama je fungsi dia. Okey, awak tengok di sini 52 per 12. So awak tekan 52. Tak on lagi pula. On dulu. 52. Ini per kan? Memang per tu bahagi tapi jangan ambil bahagi yang ini. Awak ambil yang ini. AB per C. Okey, dia akan bentuk macam ni. Per macam ni. Okey, awak ambil AB per C. Nampak tak? Atas kalkulator kamu ada simbol AB per C ni. Okey. Lepas tu tekan 12. Okey, and then awak tekan sama dengan. Siapa yang ni? Afiq je nama dia. Cikgu tak clear. Afiq, tolonglah. Nanti kan saya reject kamu terus nanti ni. Reject je cikgu. Aduh. Saya Okey. dah penat tu. 4 1 per 3. Ini jawapan dia. 4 1 per 3. Okey, bukan 4 per 1 per 3. Bila awak nak tulis, awak akan tulis macam ni. Okey, awak akan tulis macam ni. Alamak. Okey, awak akan tulis macam ni. 4 1 per 3. Okey, 4 1 per 3. Awak akan tulis begitu. Okey, itu jawapan di sini. Awak akan tulis 4 1 per 3. Okey, itu jawapan yang terakhir. Okey, so next. Sama juga dengan yang tadi. Cuma yang ni dia ada operasi darab. Okey, so operasi darab cara sama. Tukar dalam bentuk pecahan tak wajar. So 11 per 4. Tolak 13 per 12 darab 8 per 3. So sama dengan, yang ni kena hati-hati. Jawapan dia tak sama ya. Yang ni ada operasi tolak, ada operasi darab. So awak buat dulu yang darab. Jangan buat yang tolak. Okey. Darab dengan tolak awak perlu utamakan darab. So yang kita tak buat lagi ni tulis balik. Ini cara dia. Dalam kerja dia, tulis balik sebelah per 4, kita tak selesaikan lagi. Operasi tolak pun kita tak buat lagi, tulis balik. Selesai dulu yang dalam ni. 13 per 12 darab 8 per 3. Tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. Tekan. Saya berapa? 28 per 9. 2 per 8. 2 8. Okey, tu lagi satu saya nak tunjuk kat kamu. Sebab jalan kerja, awak tak boleh terus buat begitu. Okey, awak tak boleh terus buat begitu. 26. So, dia kena tulis dalam bentuk pecahan tak wajar. Bagus. Tapi kalau awak nak guna kalkulator, kata, alamak susah lah nak guna kalkulator dulu. Nak guna kalkulator jugalah macam mana ni. Okey, kalau awak nak guna kalkulator juga, boleh. Okey, awak buat macam ni. Okey. 13, macam biasa buat. Okey. 13 per dengan berapa? 12 darab 8 per dengan 3. Okey, awak akan dapat jawapan 28 per 9, betul tak? Betul. Okey, awak dapat 28 per 9 kan? Okey, cara dia bila awak nak mudahkan lagi, awak nak dalam bentuk pecahan tak wajar, lepas tu awak macam, alamak, macam mana nak dapat? Takkan nak kena tulis dulu kat kertas, lepas tu buat darab tambah kan? Okey, awak tengok di sini. Dekat atas per AB per C ni ada D per C. Nampak tak?
Nampak tak? Atas A, B per C kat kalkulator kamu, dia ada D per C. Nampak. Nampak. Okey. Itu adalah dalam bentuk pecahan tak wajar. Macam mana nak tukar? Macam mana nak ambil D per C tu? D per C tu warna apa kat kalkulator kamu? Tekan shift, masuk kuning. Warna kuning. Ha, ada dah orang jawab. Okey, so sebab dia warna kuning, shift warna kuning, awak tekan shift, awak tekan A, B per C. Awak tekan shift, awak tekan A, B per C. Otomatik awak dapat bentuk pecahan tak wajar 26 per 9. Okey? Cikgu, Ya. dalam periksa form 1 pun boleh pakai kalkulator Boleh. Oh, okey. Semua subjek boleh masuk kalau awak nak masuk. Okey, so tolak 26 per 9. Okey, tolak 26 per 9. Okey. So tolak 26 per 9. Dia buatlah. Okey. Boleh ke tak nak buat macam mana ni? Boleh tak? Tekan kalkulator terus. Tak Boleh, payah boleh. samakan pembawah. Macam mana? Dapat berapa? Tekan kalkulator terus. Betul, Sebab yang ini ada operasi tolak, ada operasi darab kan? Kalau awak tengok dekat dalam awak punya apa tu? Awak punya markah tu awak tengok ada 3 markah ataupun 4 markah, 3 markah je. So maksudnya awak tak payah samakan pembawah dah. Sebab apa? Dekat sini awak dah dapat markah sebab awak dah tahu kata kena buat darab dulu. Okey? Jawapan ni dah awak dapat ni kadang-kadang kat sini dah dapat 1 markah. Kalau setakat 2 markah, awak terus saja tolak. Tak payah nak samakan pembawah. Kalau awak nak samakan pembawah dulu pun boleh. Maksudnya yang ni darab 9, yang ni darab 9, yang ni darab 4, yang ni pun darab 4. Okey? So awak akan dapat 11 darab 9, 99. 26 darab 4 berapa ni? 36. Per 36, sorry. Okey. Tolak dengan 26 darab 4 berapa? Calculator please. Siapa-siapa yang ada pegang? 104. 104. Okey, sekejap. Okey. Per dengan 104 per 36. So jawapan dia awak akan dapat negatif 5 per 36. Okey. Bila tekan kalkulator, awak jangan tekan 99 per 36 tolak 104 per 36. Jangan guna per bahagi tu. So cara yang selamat awak buat 99 tolak 104. Dapat jawapan apa? Baru per 36. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So next. Okey. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Okey. So tengok di situ dalam suatu eksperimen. Ya. Cara guna kalkulator pecahan. Okey, nanti kita tengok ya. Okey. Nanti saya tunjuk balik. Sebab minggu depan kamu cuti. Kamu just ada 1 hari je sekolah. Jadi saya nak habiskan pecahan. Saya nak habiskan pecahan dan perpuluhan ni dulu. Okey. So tengok di sini pecahan. Kenapa cuti? Tahun baru Cina. Yes, tahun baru Cina. Minggu depan tahun baru Cina. Cuti apa? So sekolah hari apa? Sekolah pula. Tahun baru Cina. Kelas hari apa? Ada e-learning Isnin Selasa saja. Rabu, Khamis, Jumaat tak ada. Okay. Okey. Okey, tengok di situ. Dalam suatu eksperimen, suhu suatu cecair meningkat sebanyak 2/3 darjah Celsius setiap minit. Okey. 2/3 darjah Celsius setiap minit. Okey. Apabila dipanaskan. Maksudnya seminit dia akan naik 2/3 darjah Celsius. Okey. Diberi suhu awal cecair tersebut ialah negatif 23/10. Okey, nyatakan suhu cecair tersebut selepas dipanaskan selama 41/2 minit. So maksud dia nak
suhu akhir. Okey, suhu akhir. Suhu awal dia berapa? Negatif 2/3/10 darjah Celsius. Okey, negatif 2/3 darjah Celsius. Kalau dia nak suhu akhir bermaksud kena tambah ke kena tolak? Tambah. Tambah. Kena Tambah. tambah, okey. So, kalau kena tambah, okey. So, kita tulis kat sini, suhu akhir. Alamak. Terlajak sudah. Sekejap. Clear all lah. Okey, saya kena pen balik. So, kita tulis suhu akhir sama dengan tadi negatif berapa? 2/3 per 10. Okey. So, kena tambah. Tambah berapa? 4 minit dia dipanaskan selama 1/2 minit. 1 minit naik berapa darjah dia kata? 2/3 darjah. So, darab dengan 2/3. Maksudnya, faham tak sekarang? Ini suhu awal. Ini suhu awal. Okey. Ini suhu awal. Selepas 4/1/2 minit, ini dia punya masa. Okey. Ini setiap minit naik berapa darjah. Tak perlu tulis darjah. Tulis ni saja untuk jalan kerja kamu. So, awak akan dapat sama dengan negatif 23/10 tambah dengan, okey, awak kena buat dalam kurungan dulu. Jangan buat yang ini dulu. Okey. 4/1/2 ni. 9/2 darab dengan 2/3. So, sama dengan negatif 23/10 tambah dengan 18/6. 18/6 ataupun kat sini kita nampak ni. Ni awak potong. Sini 1. Sini kita dapat 3. So, tambah dengan 3. Okey, tambah dengan 3. So, awak akan dapat jawapan yang terakhir. Tekan kalkulator terus. Awak akan dapat 7/10. Baru tulis darjah Celsius. Okey, awak akan dapat 7/10 darjah Celsius. Okey. Boleh? Boleh. Okey, saya teruskan. Boleh. Okey, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey. Sama juga belah kiri sifar negatif, belah kanan sifar positif. Perpuluhan senang sikit daripada pecahan. Okey, sebab dia macam nombor integer cuma dia ada titik sahaja. Okey, so bila awak nak wakilkan, okey, awak tengok dulu geng positif dengan positif, geng negatif dengan negatif lah. So macam ni, 2 ni negatif, 2 ni positif. Okey, so kalau negatif maksudnya yang ni kena duduk belah kiri. Okey, yang ni duduk sebelah kanan. Okey, yang duduk sebelah kanan. Okey, bila awak buat, awak susun lah. Okey, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Sama macam sebenarnya. Negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3. Yang soalan dia atas ni, okey, ada yang ini dan juga yang ini. 0.1 dengan 0.4. Ini yang soalan. Okey. Ini nombor soalan. Macam ni dia tulis semua. Kan tadi ada tanya kan, boleh tulis tak? Boleh, tak ada masalah. Ini dia tulis semua sekali. Okey. Boleh? Saya tak boleh nak bagi. Boleh. Okey. 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 So sama juga bila nak buat macam tu, bila nak bandingkan, nak bandingkan tak semestinya awak kena lukis atas garis nombor. Kalau garis nombor yang ini awak tak nak buat, okey, tak apa. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau awak tahu nak susun, terus susun je. Tak semestinya perlu berada di atas garis nombor. Kecuali soalan tu kata banding dan susun di atas garis nombor mengikut tertib menaik. Okey, so awak kena buat garis nombor, lepas tu awak kena susun dalam tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, yang ni soalan ni
Buku ni dia tunjuk. So awak tengok di situ. Yang ni nombor negatif. Yang ni nombor positif. So negatif macam biasa awak kena tengok. Okay. Sebab dia nak tertib menaik maksudnya dari kecil ke besar. Antara 5 dengan 9. Tak payah tengok dah kosong kat depan. Okay. Sebab yang ni kosong, yang ni pun kosong. So awak terus tengok 5 dengan 9. Okay. 5 dengan 9 yang paling kecil adalah negatif 9. So maksudnya ini adalah yang pertama. So ini yang kedua. Okay. Sebab ni negatif ni. Ini baru tengok yang positif. Okay. Baru tengok yang positif. Yang positif. Kat sini ada kosong. Kat sini ada 1. Jangan tengok yang belakang pula. Awak tengok yang belakang nanti yang ni besar. Awak letak yang ni kat belakang sikit. Sedangkan yang paling besar adalah 1.1. Okay, awak mula-mula tengok dulu. Nombor yang pertama. Ini 1, ini kosong. Maksudnya ini lagi besar, yang ini kecil. So maksudnya yang ni yang ketiga. Yang paling besar ini adalah yang keempat. So awak boleh susun lah. Negatif 0.9. Tak payah. Yang ini dia buat ayat. Kalau awak tak nak buat ayat pun boleh. Okay, awak buat. Awak just tulis tertib menaik. Awak tulis macam ni. Tertib menaik. Okay, awak buat titik bertindih. Dan awak buatlah. Negatif 0.9. Negatif 0.5. 0.2. Dan yang terakhir 1.1. Dah betul dapat full mark. Okay. Dah betul dapat full mark. Nak sembang pasal game dekat luar boleh tak? Okay, so untuk operasi tambah dan tolak. Operasi tambah tolak pula. Operasi gabungan. Okey, maksudnya ada tambah tolak, darab bahagi dan juga tanda kurungan. Macam biasa. Okey, mulakan dengan tanda kurungan. And then baru darab atau bahagi. Tengoklah kalau jumpa darab dulu sebelah kiri, buat darab dululah. Kalau jumpa bahagi sebelah kiri, bahagilah. Okey, and then buat tambah atau tolak. Okey, dari kiri ke kanan. Okey, saya bagi 2 soalan saja contoh dia sebab tak banyak sebab dia bukan pecahan. Bila bukan pecahan, awak tekan kalkulator sahaja. Okey, pecahan pun boleh tekan kalkulator. So sama dengan 1.2 tambah jumpa tolak jadi okey, so Negatif. Tolak. So tolak 0.6 tolak 3.4. Okey. Lepas tu macam mana? Awak boleh tekan kalkulator terus. Okey. Awak boleh tekan kalkulator terus ataupun kalau awak nak buat satu persatu. 1.2 tolak 0.6 awak dapat 0.6. 0.6 tolak 3.4. So 0.6 tolak 3.4 awak akan dapat negatif 2.8. Guna kalkulator ya. Okey, guna kalkulator. Saya nak awak guna kalkulator. Yes. Tahu tak guna kalkulator ni? Tahu. Anak saya yang jawab Okey, awak tekan kalkulator. Yang ni lagi mudah. Yang ni lagi mudah. Okey, 0.6 tolak 3.4. Okey, so awak tekan sama dengan dia naik-naik negatif 2.8. Okey. Guna kalkulator. Kamu dah boleh guna kalkulator, gunakan kemudahan tersebut. Sebab kamu kena jawab banyak soalan dalam masa 2 jam tau. Kamu kena jawab banyak soalan dalam masa 2 jam. Hai, anak saya dia main pula dah. Okey. So, soalan B. Mana dia saya punya cursor ni Okey, soalan B. Soalan B. Okey, soalan sama dengan 0.3 tambah 1.2. Oh, ni tak ada apa-apa sebenarnya. Darab negatif 0.1. Dah tertulis soalan balik dah. Okey, macam yang ni kena buat yang mana dulu? Buat darab dahulu. So, awak akan dapat 0.3
tambah 1.2 darab negatif 0.1. Negatif Kosong. Sekejap. Kita darab 0.1. Betul tak? Betul. So sama dengan 0.3 tambah jumpa tolak jadi tolak Nah. 0.12. So jawapan yang terakhir berapa? Kosong. Kosong. Ada negatif depan ni, sorry. Negatif, sini ada negatif. Negatif Ah, okey. 0.18. Bukan ni. Depan 0.3 ada negatif. Bila awak tekan atas kalkulator, awak kena tekan negatif sekali. Negatif 0.3 maksudnya awak akan dapat negatif 0.42. Okey, boleh? Boleh. boleh. Okey, last. Okey. Lepas tu saya nak patah balik buat soalan banding beza untuk pecahan tapi guna kalkulator. Okey, ada lagi satu cara yang mana mudah untuk kamu buat lah. Cikgu, Okey. Ya? saya dapat 0.42. Betul lah. Negatif 0.42. Tak ada negatif kat depan. Cuba awak tekan negatif 0.3 and then tolak 0.0 tolak 0.3 tolak 0.12. Dapat tak? Sibuk lah. Betul. Dapat tak? Dapat kan negatif 0.42? Dapat. Cuba tengok setting laptop pula dah. Setting Dapat. kalkulator. Tahu tak macam mana nak clearkan kalkulator? Cikgu. Okey, ya. Saya dapat 21/50. 21/50? Oh, awak guna kalkulator jenis tu. Okey, awak tekan AB per C. Dapat 21/50. Awak tekan AB per C. Tekan AB per C. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Guna kalkulator biasa ke kalkulator saintifik? Saintifik yang brand Casio. Sama. Awak dah Sama cikgu. Sekejap. Sama cikgu. Sekejap. Saya Awak dapat tekan AB ni per C. Casio. Kalau awak dapat bentuk pecahan, awak tekan kalkulator saintifik. Awak tekan kalkulator tu. Awak tekan yang ni. Alamak, tak boleh buka pula. Ni. Ni yang ni. AB per C ni. Tak ada. Sebab macam ni, saya tekan macam saya tekankan negatif 0.3 tolak 0.12. Okey, memang dia awak just yang ni dia terdapat pecahan perpuluhan, tak ada masalah. Awak just tolak. Awak tekan tolak. Awak nak tekan negatif sini pun boleh. Okey, saya suka ambil kat sini. Tekan tolak 0.3 and dia tekan tolak 0.12. Okey. Pada kalkulator dia akan naik yang ini. Negatif 21/50. Okey, awak tekan AB per C ni. Dia akan tukar balik ke dalam bentuk perpuluhan. Dia akan tukar dalam bentuk point. Tak jumpa AB. Tak jumpa AB per C. Tengok je kalkulator mama. Tak ada. Tak ada AB per C. Awak guna Casio 570 ke? Ya cikgu. Ya, betul. Okey, kalau yang 570 ES Plus ke? Okey, kalau 570 ES Plus tu awak tekan dekat situ ada tanda macam ni. S. Alamak. Okey, kat situ ada tanda macam ni. S, lepas tu dia buat S, lepas tu dia buat ada tanda macam ni. And then D. Ada. Okey. Awak tekan yang itu.
Dapat ada tak? adik. Sekejap. Awak kena explore awak punya apa tu panggil? Awak punya calculator tu. Okey. Lain pen memang lain dia punya cara dia. Okey, lain pen memang lain cara dia. Awak kena tekan S, lepas tu SD tu. Jawapannya 0.42. Negatif Dapat 0.42 betul. Okey. Negatif Awak 0.42. nak kalkulator tu pun kalau nak tukar ke dalam bentuk apa pecahan tak wajar pun kalau awak tengok dekat atas tu dia tunjuk. Sama juga. Okey? Awak kena tekan kalkulator ni. Awak kena explore. Okey, awak kena explore kalkulator awak sendiri macam mana. Okey, kalau kat sekolah saya boleh tunjukkan. Okey. Okey, so tengok di sini jarak antara tiang elektrik pertama dengan tiang elektrik kedua. Elektrik pertama dengan tiang elektrik ketiga ialah 180 meter. 180 meter. So bayangkan ini dia tak, ini ada tiang elektrik 1, 2, 3. Okey. Jika jarak antara dua tiang elektrik bersebelahan adalah sama, cari jarak antara tiang elektrik kedua dengan tiang elektrik ke-10. So semua ada 10, okey. Okey, sama jarak dia sama. Okey, jarak dia sama. Okey. Saya lukis macam tu je lah. Nanti saya akan bagi nota yang berconteng ni, tapi awak salin yang mana awak rasa perlu sajalah, tak payah nak salin semua. Kalau awak nak foto state, terpulang lah. Tulisan saya tak cantik pun ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terlebih sudah. Okey, tak kisahlah. Okey. Okay, saya padam yang depan ni. Depan ni macam jauh sangat pula tempat dia. Okey. So, tengok di sini. So, jarak antara yang pertama. Ni yang pertama. Okey, ni yang pertama. Ni yang ketiga. Ni yang ke-10. Okey, jarak antara yang pertama dengan yang ketiga. Jarak dia adalah 180.5. So, dia kata jarak dia kata jika jarak antara dua tiang elektrik bersebelahan adalah sama, cari jarak antara tiang elektrik kedua dengan tiang elektrik ketiga. So, jarak di antara 1, 2 sama. 2 ke 3 pun sama. Tapi kat sini dia bagi daripada 1 terus ke 3. So, maksudnya dekat sini ada 2 jarak yang awak perlu cari. Maksudnya, jarak daripada 1 ke 2 tambah dengan jarak daripada 2 ke 3, jawapan dia adalah 180.5 meter. So, kita nak dapat jarak untuk satu sahaja. Kita nak dapat jarak sebelah-sebelah tu dulu. Macam mana nak dapat jarak-jarak sebelah tu dulu? Kita kena buat apa? Bahagi. Bahagi. Maksudnya 180.5 ni kita kena bahagi berapa? 2. Bahagi 2. Okey, baru dapat jarak untuk satu ni. Okey, maksudnya untuk satu ni dia punya jalan kerja dia 180.5 bahagi 2. And then jarak, dia nak jarak tiang elektrik kedua sampai tiang elektrik ke-10. Maksudnya jarak 1.2. Jarak yang awak bahagi ni awak kena kira. Ada berapa jarak dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ataupun awak boleh ambil 10 tolak 2. Sebab daripada 10 sampai ke 2. Awak jangan pergi ambil 180.5 darat 10. Kalau awak buat darat 10, itu adalah jarak untuk daripada tu pun tak ada juga. Okey, sebab apa? Daripada 1 ke 10 ni cuma darat 9 sahaja. Okey, awak tak ada darat 10 juga. Okey, so awak kena tengok, kena hati-hati soalan macam ni memang soalan trik lah. Okey, soalan macam ni soalan trik. That's why saya lukis supaya awak nampak. Jarak daripada 2 ke 8, jarak yang sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So, jalan kerja dia bila awak buat, awak just tulis. Dia nak jarak. Awak tulis jarak. Okey. Jarak tiang elektrik. 222 meter jawapan dia. Dah ada dah kira. Kedua dengan ke-10 kan?
dengan ke-10. Okey, ke-2. Ni bukan ke tolak 2 ya. Ni ke-2. Nanti ada orang kata pula cikgu ke tolak 2 ni macam mana? Sama dengan, okey. Mula-mula awak buat bahagi dulu. 180.5 bahagi 2. And then darab dengan berapa? Dapat dengan 8. 8. Okey, bagus. So, sama dengan 90.25 darab dengan 8. So, jawapan dia 722 meter. Okey, boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey. Okay, saya dah kelaskan form 2 pula ni. Okey. Okey, tengok di sini. Saya nak tunjuk soalan yang tadi. Soalan perpuluhan. Mana? Yang ini. Okey, awak boleh guna kalkulator. Tak nampak. Macam tak nampak? Sekejap, saya sikit. Saya ambil ready mode. Okay, awak boleh guna kalkulator. Macam mana awak nak guna kalkulator? Bila awak guna kalkulator, awak tekan. Okay, awak just tekan saja. Maksudnya awak ambil dalam bentuk perpuluhan. Sebab dalam perpuluhan, sebenarnya kita tak susah bila dalam bentuk perpuluhan. Okay, macam sini kan. 1/2 dengan 3/4. Bila awak tekan 1/2 dalam bentuk perpuluhan, awak akan dapat negatif 0.5. Okay, kalau 3/4 pula, okay, 3/4, okay, negatif 0.75. So, kita ada negatif 0.5 dengan negatif 0.75. So, antara negatif 0.5 dengan negatif 0.75, of course lah negatif 0.75 adalah lebih kecil daripada negatif 0.5. So, awak tukar setiap ni ke dalam bentuk apa kita panggil? Ke dalam bentuk perpuluhan. Okey, saya buat, saya nikan skrin. Okey. Kalau kita tulis dalam bentuk perpuluhan. Okey. Yang ini, okey, 1/4 ni, awak akan dapat 0.75. Yang ini awak akan dapat, negatif 0.5. Yang ini negatif 0.75. Okey, dan yang terakhir, yang ini awak akan dapat 0.5. So, bila awak nak susun, awak susun depends pada ni je lah. Okey, mula-mula tengok negatif. Antara 0.5 dengan 0.75. Yang mana lebih kecil? Ni 5, ini 7. So, of course lah 7 lebih kecil. 7 ni adalah negatif 3/4. So, negatif 3/4. Okey, sama juga dengan yang ini. 0.75, 0.5. Yang mana lebih besar? 0.75 lebih besar. Okey, sebab ni 7, ini 5, ini positif. Okey, so 3/4 berada di hujung sekali. Okey. Sama juga kalau awak nak buat soalan bentuk macam ni. Tukar ke dalam bentuk perpuluhan. Okey, macam 1/2. Okey, 1/2 macam tadi. 1/2 yang ini. Lah, mana pen saya? Okey, yang ni. Yang ni 0.5. 3/8 ni. 3/8. 0.375. Okey, yang ini awak akan dapat negatif 0.375. Tak payahlah ambil 375. Banyak sangat awak tulis. Awak tulis ambil 0.38. Awak bundarkan. Okey. Okey. Yang ini pula awak dapat negatif 0.75. Dan 11/6 ini adalah 1.83. Okey, 1.8. 11/6 pula dah. 11/16. Nah, patutlah pendapat 1. 11/16, 0.69. Bukan yang ni. 0.69. Okey, so bila awak nak susun, awak tengok nombor ni je lah.
Okay, oh ini negatif, tak letak pula. Okay, mula-mula dia nak menaik. So bila dia nak menaik, negatif 0.3, negatif 0.7. Antara 3 dengan 7, 7 ni lebih kecil. Okay, 7 ni lebih kecil. Okay, boleh ke tak ni? Boleh. Okay, disebabkan 7 ni lebih kecil, so yang negatif 3/4 lah dulu. Okay, kita letak. Yang ni baru negatif 3/8. Okay, yang ini pula 1/2, 11/6. 0.5 dengan 0.69. 5 dengan 6, 6 lebih besar. So 11/16 ni berada di hujung sekali lah. 1/2 di sini. Okay, boleh kelas? Boleh. 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 Okay, so itu saja untuk hari ni. Okay, dah tamat. Okay, Cikgu dah ada tamat. hand ke? Ada, saya akan bagi sama seperti sebelum ini.